يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih ucapkan kepada saudara muslim majlis dimuliakan Tuan Said Aris, para pegawai di BPNP semua, kaki tangan, tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Ta'ala bertemu pada tengah hari ini. InsyaAllah pada tengah hari ini saya nak bawa sebagai peringatan pada diri saya dan kita semua tentang ciri-ciri Muslim yang baik. Tanda-tanda kebaikan seorang Muslim itu apa dia? Nabi SAW seringkali menyebut dalam hadis-hadis baginda tentang bagaimana Muslim yang terbaik. Jadi saya kutip hadis-hadis ini untuk kita pastikan ciri-ciri Muslim terbaik itu ada pada diri kita. Saya ada postkan note pada saudara saya Aris, nota ceramah saya pada tengah hari ini, atau boleh juga tengok page Facebook saya, baru saya postkan sebentar tadi, sebagai panduan tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang pertama, tanda keelokan seorang Islam ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Saya ada Facebook profile, dekat situ saya tak post tadi, page, Facebook page Muhammad Ismi bin Matai. Sebahagian daripada tanda keelokan seorang Islam ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Jadi kita nak keelokan, justru jangan kita ambil tahu ataupun melakukan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Islam suruh kita ambil tahu tentang sahabat kita yang susah, yang perlukan pertolongan, yang melakukan mungkar lalu kita mencegahnya. Jangan salah faham. Jaga tepi kain orang ni Islam suruh kalau untuk kebaikan. Nabi SAW nyatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak mampu, dengan benci dalam hati. Yang dimaksudkan perkara yang tidak ada kena-mengena ini ialah perkara yang tak bermanfaat. Sepatutnya dia tak payah ambil tahu tentang masalah rumah tangga orang. Bukan dia nak jadi kaunselor pun, jadi tak perlu dia ambil tahu. Sepatutnya dia tak perlu duduk kedai kopi sampai 3-4 jam. Tak bermanfaat. Kedai kopi boleh kita duduk 1 jam, setengah jam, minum cukup lah. Tapi kenapa mesti lama? Jadi Muslim yang baik ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat, yang tidak sepatutnya dia lakukan. Baik, ciri
kebaikan, keelokan seorang Muslim yang kedua ialah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak dia. Tuan-tuan perempuan sekalian, ada 3 tonggak, 3 komponen dalam agama kita yang mesti ketiga-tiga ni ada dalam diri kita. Yang pertamanya akidah. Akidah yang salimah, akidah yang mantap, ilmu tauhid, ilmu akidah, mesti ada dalam diri kita. Belajar, baca bagaimana kita nak mengenal Allah, rukun iman, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar. Ini kena ada. Yang keduanya ada syariah, akidah, syariah. Syariah ni ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, semua itu syariah. Syariah yang kedua. Yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya akhlak. Akhlak juga kena ada. Kalau kita dah ambil dada, kita ada akidah, kita ada syariah, kalau tidak ada akhlak, tidak ada artinya. Mesti tiga-tiga ni kena ada. Kalau kita nak jadi Muslim, mukmin yang baik, mesti kena ada akhlak. Kita faham akidah, kita faham syariah, tiba-tiba mulut kita celupa, tiba-tiba akhlak kita tak ada. Kita dengan kawan-kawan kita sakiti hatinya, kita umpat, kita fitnah. Ini tak ada akhlak. Akhlak adalah satu komponen yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk memastikan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi akhlak ni penting. Ciri mukmin yang baik, Muslim yang baik ialah mesti mempunyai akhlak yang baik. Yang ketiga, ciri Muslim yang baik, apa dia? Melayani keluarganya dengan baik. Nabi SAW bersabda, khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya dari segi akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, kata Nabi. Jadi kalau kita kata kita Muslim, mukmin yang baik, kita mesti buat baik terhadap isteri kita. Begitu juga ahli keluarga kita. Sebaliknya pada isteri, pada orang perempuan, golongan wanita, mesti buat baik terhadap suami. Tanda keelokan, tanda kebaikan Muslim atau seorang Muslimah itu ialah dia buat baik terhadap suaminya. Jaga hatinya, pelihara sensitiviti dia, ambil berat tentang dia. Orang perempuan ni, tuan-tuan, orang perempuan ni dia bukan susah sangat. Kita nak ada prihatin dengan dia, kan? Bila outstation, orang yang jaga ladang jauh-jauh tu, telefon lah selalu. Dah makan ke? Anak-anak okey? Drive elok-elok ya? Sejuk hati orang perempuannya dah. Betul tak? Kan bila suami telefon tanya dah makan. Ada tak suami telefon tanya dah makan? Bulan puasa tak adalah kan. Melainkan kalau musuh. Kalau suami prihatin, orang perempuan memang senang hati. Sebaliknya kalau suami tak ada telefon, jaga ladang seminggu, seminggu tak ada telefon, dah makan ke belum, ke sakit ke mati ke, ini menyebabkan orang perempuan dia terguris. Jadi kena tunjukkan keprihatinan kita pada orang perempuan. Kalau dah ada itu, senang kita, dia boleh senang hati, tenang dia, tinggal seminggu 2 minggu pun tak ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Memang masing-masing ni ada penyakit masing-masing. Penyakit orang lelaki apa dia? Penyakit orang lelaki yang pertamanya,
dia ego. Yang keduanya, penyakit orang lelaki ni suka salah guna kuasa. Dia ada kuasa, dia suka salah guna kuasa. Orang perempuan ni dua juga penyakitnya. Hari ni dua sama. Orang perempuan ni penyakitnya apa? Orang perempuan ni penyakitnya degil. Betul tak? Yang keduanya, orang perempuan ni dia jahil. Bukan semua perkara, ada perkara tertentu dia tak reti, itu tak reti, isi minyak kereta tak reti, itu tak reti. Jadi masing-masing kena minimalkan penyakit masing-masing. Minimalkan keegoan, tuan-tuan. Jangan salah guna kuasa. Orang perempuan cuba untuk patuh, untuk taat. Kadang-kadang mungkin ada yang suami nyatakan tu ada kebaikannya. Jadi minimalkan kedegilan kita. Atasi kejahilan kita dengan belajar dan terus belajar. Orang perempuan apa yang sensitif pada dia? Yang orang perempuan tak suka. Orang perempuan dia tak suka kalau kita bandingkan kecantikan dia. Dia tak? Kita bawa kereta, tengok perempuan cantik kan, wah cunnya. Jadi isteri kita sangat marah. Sebab ada lagi orang lain lebih cantik daripada dia. Jadi kita dengan isteri kita tu, dialah yang paling cantik. Orang lelaki ni, kena ingat, kalau mata kita tengok perempuan cantik, tahu tak mata orang perempuan tengok mana? Mata orang perempuan tengok mata kita. Dia tengok mata kita memerhati. Jadi kena hati-hati orang lelaki. Nanti terguris dia. Orang lelaki ni dia punya sensitivity apa dia? Orang lelaki ni dia tak boleh kita banding-bandingkan dari segi tanggungjawab. Tak boleh. Jangan dia, bang tengok suami dia tu bagus bang, dia tak tahun melancong, pergi umrah lagi, suami dia tu bagi duit, suami dia tu beli gelang, suami dia tu. Orang lelaki dia tak boleh dengar tu. Tak payah banding-banding. Dari segi tanggungjawab, khidmat yang diberi kepada isteri, kalaupun ada, senyap-senyap saja. Jadi orang yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Begitu juga sebaliknya, isteri terhadap suaminya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku, kata Nabi. Jadi tak boleh tidak. Kalau kita nak jadi orang yang paling baik, mesti buat baik pada isteri. Aku terima nikahnya si fulana binti si fulana binti si fulan dengan mas kahwinnya berapa-berapa. Itu mesti kena layan dia sampailah mati. Sampailah bila-bila. Sayangnya kita kerana Allah perintah kita sayang isteri. Sayang inilah yang dikatakan sayang kerana Allah. Nabi kata 3 golongan yang siapa ada 3 perkara, siapa ada 3 perkara ni dia dapat kemanisan iman, bukan? Pertamanya dia kasih dan Allah, kasihkan Allah dan Rasulnya mengatasi segalanya. Yang kedua, kalau ada perkara kedua ni ada kemanisan iman dalam diri, apa dia? Kasih kepada seseorang kerana Allah, dia dapat kemanisan iman. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka, dapat kemanisan iman. Jadi kasih kita pada suami kerana Allah perintahkan kita kasih dia. Begitu juga kasih kita pada isteri kerana Allah perintahkan kita untuk kasih pada isteri, buat baik pada isteri. Jangan kasih pada isteri kerana dia cantik. Kalau dah tak cantik macam mana? Kalau gigi dah luruh, kalau dah jeragat sana jeragat sini macam saya ni, macam mana? Tak sayang dah. Kita sayang bukan kerana cantik, tapi kerana Allah perintahkan kita sayang. Sayang suami bukan kerana dia ada duit. Kalau dah tak ada duit macam mana? Tak sayang tak? Sayang suami bukan kerana dia handsome, bukan kerana dia kuat. Kalau dah tak kuat macam mana? Tak sayang dah. Sayang suami kerana Allah. Jadi sayang pada pasangan ni tanda keelokan, tanda kebaikan Islam seseorang. Yang keempat, tanda
kebaikan, keelokan Islam seseorang ialah dia memakmurkan masjid. Terutamanya pada orang lelaki lah. Orang perempuan kalau ada kemudahan, ada kesesuaian, ada kelapangan, bolehlah pergi, dengan syarat tidak adanya fitnah dan ghairah. Kalau anak-anak semua dah tak ada masalah, kita urusan di rumah semua dah beres, bolehlah ikut suami pergi ke surau. Orang yang memakmurkan surau, memakmurkan masjid ini Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan mereka. Firman Allah Taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamis salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Bila kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, ya'tadu ni orang yang selalu ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka hendaklah kamu saksikan keimanannya. Sebab itu Nabi SAW melarang kita memusuhi orang yang membiasakan dirinya dengan masjid. Orang yang biasa ke masjid ni orang yang sangat mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Nabi kata, siapa yang biasa ke masjid, kamu naklah saksikan keimanannya. Bukan senang nak pergi masjid ni, banyak dia punya ujian, cabaran. Jadi kita kena biasakan diri kita dengan masjid. Kalaupun mak ayah kita dulu tak biasa ke masjid, atau kita sebelum Ramadan tak biasa ke masjid, kena pecahkan tradisi ni, ubah keadaan itu. Kerana tetap juga orang yang biasa ke masjid ini sangat mulia. Fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, maka saksikanlah keimanannya. Jadi tak boleh tidak, kita kena bergaul, mesti pergi ke masjid berjamaah, terutama bagi orang lelaki. Sembahyang di rumah dapat 1, berjamaah dapat 27. Kenapa nak pilih 1? Kenapa tak nak pilih 27 berjamaah? Buat pula di masjid, sangat mulia. Kita tak ada masa banyak. Yang kelima, tanda keelokan, kebaikan seseorang ialah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini tuan-tuan belajar Al-Quran, bertadarus. Tadarus ni belajarlah juga. Kawan betul kan, ni tak? Sangat mulia. Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam, dikatakan 2 kali khatam pada bulan Ramadan dengan Jibril alaihissalam. Tadarus. Walaupun kita baca betul, tapi ada juga yang tak kena. Tak? Ibarat ampun mak cakap, ketiak kita hangit, ada bau tak? Tak ada kan? Kalau ketiak orang hangit, kamu ni hangit benar lah. Makan apa? Bawang ke? Bukan main lagi kita bau ketiak orang, tak? Begitu juga bila baca Al-Quran, salah kita tak nampak. Kalau kita baca seorang, semua betul. Bila kita ada tadarus, bolehlah kita tegur menegur. Sebab itu pentingnya tadarus, sangat baik kita bertadarus, khususnya pada bulan Ramadan. Nabi kata, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran ni tuan-tuan, siapa yang berdamping dengan dia mulia. Kerana dianya adalah kalamullah, Tuhan yang maha mulia, yang maha hebat. Al-Quran ni diletakkan asalnya di mana? Di Lauh Mahfuz, tempat yang paling mulia, Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan ke bumi, ke Baitul Izzah. Dibawa oleh siapa? Oleh malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, Jibril alaihissalam yang bawa. Malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril bawa wahyu kan. Tugas dia mengutuskan wahyu. Dia malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia. Bila diturunkan Al-Quran ini pada bulan yang paling mulia,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, sebagai petunjuk dan keterangan bagi manusia, wal furqan, dan pembeza di antara yang benar dan yang salah. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, diturunkan pula pada malam yang paling mulia. Bila diturunkan Al-Quran ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apa kelebihan malam Al-Qadar ni? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Al-Quran ni daripada Allah yang maha mulia, diletakkan di tempat yang mulia, Lauh Mahfuz, diturunkan, dibawa turun wahyu itu oleh malaikat yang paling mulia kepada Nabi yang paling mulia, pada bulan yang mulia, pada malam yang paling mulia. Sebab itu Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita pandai baca Quran, puan-puan sekalian, panggil anak-anak jiran kita datang ke rumah, ajar dia alif bata, ajar dia Iqra. Kita jadi orang yang paling mulia, yang belajar Al-Quran, yang mengajar ke Al-Quran. Ada duit elektrik ke, tak ada ke, dia orang jiran bagi, tak ada masalah. Kita nak jadi orang yang paling mulia, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pergilah ke surau, ke masjid, belajar Al-Quran, jangan malu. Al-Quran ni jangan malu, belajar. Dia ni adalah kalamullah. Nabi SAW nyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan 2 perkara ini, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Selagi kamu berpegang dengan 2 perkara ini, kitab Allah, iaitu kitab Allah, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasul. Jadi jangan tinggal Al-Quran, jangan tinggal hadis. Kalau boleh pagi-pagi baca Al-Quran. Al-Quran ni pagi yang dibaca pada waktu pagi ini, kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Sangat baik kita baca Al-Quran pada waktu pagi. Nak tidur baca Quran, nak bangun-bangun baca Quran. Yang baca WhatsApp dia, buka, bangun tidur baca WhatsApp, nak tidur baca WhatsApp lagi. Banyak dia baca WhatsApp. Bila baca Quran? Jadi kalau boleh setiap hari ada waktu yang kita allocatekan untuk baca Al-Quran. Yang keenam, tanda keelokan seseorang Islam ialah berumur panjang dan baik perbuatan, amal perbuatannya. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarr? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik, kata Nabi, ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur dan baik perbuatannya. Ditanya lagi pada Nabi, ayun nasi syarr? Manusia yang macam manakah yang paling buruk, yang paling jahat? Nabi kata, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umur dan buruk perbuatannya. Itu yang paling buruk, manusia paling buruk. Umur panjang, perbuatan pula buruk. Yang paling baiklah umur panjang, perbuatannya baik. Yang ketujuh, tanda keelokan seorang muslim mukmin ialah makhmumu qalbi, dan berlisan jujur. Nabi SAW ditanya kepada baginda, ayun nasi afdal? Nabi SAW katakan, kullu makhmumi qalbi saduqil lisan. Sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu fama makhmumu qalbi. Sahabat kata, saduqul lisan, berlisan benar ni aku tahu, kami tahu. Saduqul lisan ni maksudnya ialah berlisan jujur, cakap yang baik-baik saja. Yang kami tak tahu ialah makhmumul qalbi. Makhmumul qalbi itu apa, wahai Rasulullah? Nabi kata apa dia? Huwa taqiyyun naqiyyu
la ithma fihi wala baghya wala ghillah. Yang dimaksudkan dengan mahmumul qalbi ialah orang yang hatinya bertakwa dan bersih, tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada kezaliman dan tidak ada permusuhan dan kedengkian. Ini orang yang sangat baik, yang paling baik, ialah yang bertakwa, bersih hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada permusuhan dan tidak ada kedengkian. Jadi yang ketujuh ini, mulutnya baik, hatinya juga baik. Mulut ni tuan-tuan dan puan sekalian paling banyak menyebabkan manusia mendapat pahala, begitu juga dosa. Hasaida alsinatihim, paling banyak mencampakkan kita masuk neraka, mulut. Mulut boleh jadi pergaduhan suami isteri, mulut jadi pergaduhan adik-beradik, mulut boleh jadi pergaduhan dalam office, mulut boleh jadi pergaduhan antara negara, mulut boleh mencetuskan peperangan. Ya tak? Peperangan ni Ukraine dengan Rusia, puncanya mulut. Oh ni kata gini, oh ni kata gini, pula ancam, jadi habis. Boleh cetuskan pelbagai perkara-perkara yang merosak dan memusnahkan. Yang ke-8, tanda keelokan, kebaikan seseorang Muslim ialah bertakwa, kaya, yakni kaya hati, kaya jiwa, dan menyembunyikan kebaikan. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, yakni kaya jiwanya, kemudian al-khafi, yang menyembunyikan kebaikannya. Kaya jiwa yakni mengelakkan diri daripada bergantung dengan orang, bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Elakkan daripada selalu meminta-minta. Jadilah orang yang bersandar kepada Allah. Kita berusaha dengan titik peluh sendiri. Bila kita bergantung dengan orang, kalau orang tu tak ada, macam mana? Kita sandar pada tiang. Kalau tiang tu roboh, macam mana? Dengan kita tumbang. Aku tak apa, aku ada YB tu, aku ada datuk ni, aku ada bos ni, oh, itu saudara aku tu. Kalau dia dah tak ada, macam mana? Jadi tak payah bergantung dengan orang. Begitu juga dari segi keduniaan. Kita berdiri di atas kaki sendiri, bekerja, mencari nafkah. Jangan selalu meminta-minta. Nabi kata apa dia? Al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita bukan tak boleh jadi orang yang menerima, tapi yang lebih baik ialah yang memberi. Jadi kita kena pilihlah jadi orang yang suka bagi. Bagi ni tak semesti mahal-mahal. Bagi pucuk ubi, bagi buah durian, bagi tanam-tanaman, bagi apa yang kita nak bagi. Ni nak raya ni dapat bonus. Ada bonus tak? Ada dapat bonus banyak-banyak, bagilah mak-mak saudara tu kain batik ke, pak saudara kain plekat ke, bagi anak-anak saudara duit raya. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Biasakan diri kita jadi orang yang selalu memberi daripada asyik menerima. Yang terakhir, tanda keelokan kebaikan seseorang ialah bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Di pejabat, di rumah, di kampung, di mana-mana kita sedia menolong, memberi khidmat, memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik orang, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Kita jadi pemimpin, kita jadi ketua, kita jadi majikan, kita jadi bos, kita jadi ketua unit, kita jadi ketua jabatan, kita memberi manfaat kepada orang-orang yang di bawah kita. Kita jadi ayah, kita jadi abang, kita jadi jiran, kita beri manfaat kepada orang di sekeliling kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan dapat kita teruskan hari-hari yang terakhir, 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ini sangat penting. Nabi SAW 10 yang akhir syaddul mi'zar,
mengikat kain baginda. Syaddul mi'zar maknanya mengelakkan persetubuhan. Tidur di masjid, beriktikaf di masjid, lamanya di masjid, bukannya lama di rumah. Nabi SAW melazimkan iktikaf. Nabi pada 10 yang akhir, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Pada amal kebaikan baginda, pada sedekah Nabi, bagi. Mana dia? Mak saudara, pak saudara, jiran tetangga, orang miskin, bagi. Nabi SAW pada 10 yang akhir, amal kebaikan baginda, sedekah baginda, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Maknanya laju ni. Nabi keluarkan hartanya, bagi sumbangan-sumbangan, bagi pemberian-pemberian kepada orang lain. Di samping terus menjaga adab-adab pada bulan Ramadan, 10 yang akhir ni jangan kita sibuk pula yang lain-lain, kerana 10 yang akhirlah yang paling mustahak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dimohon maaf kalau ada kekurangan. Nota tu tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, boleh tengok, boleh teliti dan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.